Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ada 3 bahagian. Dia menjadikan malaikat hanya diberi akal tanpa diberi syahwat. Lalu dia menjadikan haiwan diberikan syahwat tanpa diberi akal. Allah menjadikan manusia diberi akal dan syahwat. Jika syahwat seseorang telah mengalahkan akalnya, maka haiwan lebih baik daripada dia. Namun barang siapa menggunakan akal menundukkan syahwatnya, tentulah dia lebih baik dari malaikat. Nampak? Level dia, kalaulah syahwat tu lebih pada akalnya, maka dia lagi teruk daripada haiwan. Tapi kalau akalnya lebih daripada syahwatnya, maka dia lebih baik pula daripada malaikat. Nampak tu? Kan level dia. Tu yang heran tu kan, lelaki nak dengan lelaki, pening kepala. Kan? Perempuan nak dengan perempuan, legebet namanya. Saya tak boleh sebut huruf tu. Kena ban video ni kan. Legebet. Bayangkan pening kepala. Saya yang heran tu dekat luar negara, beria-ia tengah fight benda tu. Perempuan tu bermisai. Bukan perempuan, lelaki yang macam perempuan tu. Bermisai. Bermisai, rambut panjang. Tapi dah operate semua kan. Elok hidup tu. Dah masalah sekarang ni adalah dalam televisyen satellite yang kita, yang telefon apa, saluran TV berbayar dekat dalam TV kita sekarang ni. Yang Netflix, Disney Hotstar ke, Prime Video, macam-macam lagi yang ada dalam tu kan. Salah satu cerita ni, kebanyakan cerita Mak Saleh ni cerita yang bersambung-sambung, drama bersiri yang seronok orang suka tengok ni. Kebanyakannya mempromosikan ni. Salah satu cerita yang saya suka tengok lah, saya suka tengok 911. Sebab saya suka dia macam mana orang ni tanah runtuh dia selamatkan. Tapi drama dia tu yang tak tahan tu. Yang episod awal tu bolehlah dia tunjukkan perempuan-perempuan ni kahwin siap bela anak seorang. Perempuan nangis dia bela anak tu. Berebut hak penjagaan dan sebagainya. Perempuan dengan perempuan. Lepas tu yang episod yang baru, musim yang baru tu pula, tiba-tiba ada seorang perempuan bertudung. Perempuan bertudung menjadi salah seorang pasukan penyelamat. Lepas tu ada pula lelaki dengan lelaki tu umum. Dia nak bertunang. Dengan perempuan yang berhijab ni pun seronok sekali. Happy sekali. Tu sebab orang hutan dekat Bukit Merah tu kemurungan. Sebab dia kata, kenapa dia orang tak kena jantan betina kita ni? Lok kenapa kita yang salah? Dia kata, ada orang hutan. Tak, orang hutan yang main tau. Saya kalau pergi pusat konservasi orang hutan, 98% orang hutan ni menyamai manusia. 98%. Orang hutan betina datang bulan tau. Sama macam manusia. Sama. Lepas tu sebabnya kalau orang pregnant, dia tak bagi tengok yang kat baby tu. Pakai pampers, minum susu, buyu-yu macam baby betul. Tu kawan tu dulu percaya kenan-kenan tu kan. Tu dia kata, masa saya ingat, masa saya pergi. Siapa yang nak MC 3 hari? Siapa nak MC 5 hari? Dia tanya. Saya angkat tangan. Masa tu kerja. Saya nak. Kalau nak 5 hari, bagi dia ni. Bagi apa? Anak orang hutan ni kekuatannya 3 orang dewasa. So sekali dia tampar, seminggu tak sedar, dia kata. Sabarlah aku. Tapi kalau bagi yang mengelebih tu, yang besar tu, yang tu kekuatannya 7 manusia dewasa. So sekali tampar memang ICU terus. Itu memang kuat betul. Tu sebab kan tu sebabnya beruk-beruk yang kecil-kecil tu pun bahaya kalau baby, kena biarkan dia ambil baby, dia bawa kat tingkat atas, dia lambung macam tu. Tu sebabnya hati-hati. Kan? Bayangkan orang hutan kemurungan kan. Dia mikir. Kambing pun kena jantan betina kan. Dia pula tak kena. Heran motor macam mana dia berunding tu. Kan? Maksud malam pertama tu lah macam mana dia unding. Kau jadi perempuan dulu ke? Macam tu agak macam tu lah kan. Malas fikir tu kan. Fikir sakit kepala. Samak kepala. Paning tu kan. Macam mana tak paning. Lahir-lahir senapang. Dah besar sibuk nak jadi perempuan. Kan? Saya sebenarnya adalah wanita yang terperangkap dalam jasad lelaki. Pijak kan tahu lah tu. Banyak cerita. Ni. Dekat kalau elok pakai jubah sampai ke depan Kaabah pakai telokong. Tak boleh kepala. Kan? Bukan orang Malaysia tu. Orang Thailand, orang Australia. Macam tu lah punya. Kan? Ibrahim Al-Khawas telah meriwayatkan pada satu ketika aku ke Gunung Lukam. Ingat sekali aku mengambil sebiji buah delima. Kemudian ku ambil satu dan ku pecahkan. Namun apabila ku makan sedikit rasanya masam. Maka ku tinggalkan sahaja delima itu. Kemudian aku melihat seorang lelaki jatuh tersungkur di kerumuni lalat yang menggigit. Dia makan. Nafsu dia nak makan tadi sebabkan masam, dia tinggalkan je. Okay. So lelaki tadi jatuh tersungkur di kerumuni lalat dan menggigit. Lalu aku menegurnya. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim. Aku tanya dia. Bagaimana engkau mengenalku? Dia menjawab, barang siapa telah marifat pada Allah, tidak ada satu pun yang sama baginya. Dikenal lah. Kan? Kemudian,
Mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari gigitan lalat itu? Dia menjawab, aku pun melihat engkau mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Lalu mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari syahwat keinginan terhadap delima itu? Sesungguhnya lazatnya delima dapat mengakibat seorang menderita di akhirat. Sedangkan gigitan lalat hanyalah terasa pedih di dunia sahaja. Gigitan lalat pada nafsu, sedangkan gigitan syahwat itu pada hati. Kemudian aku pun berlalu dari situ. Maknanya, dia nakkan sesuatu tu sampai sanggup nak ambil, tapi nanti kau buang macam tu je. Macam itulah nafsu ni. Kan? Jadi sedangkan dia kata tadi, biarlah orang nak gigit, aku tak apalah kan. Dia hanya menggigit. Dia kata tadi apa? Dia kata hanyalah segigitan lah, hanya terasa pedih di dunia saja. Tapi sedangkan gigitan pada nafsu tu, gigitan pada syahwat itu adalah pada hati. Yang ni melayan kehendak tu kan. Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba. Sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah kau dengar kisah Yusuf AS dengan Zulaikha? Yusuf menjadi raja Mesir sebab kesabarannya. Dan Zulaikha menjadi hina, fakir dan lemah kerana syahwatnya. Zulaikha tidak sanggup menahan cintanya kepada Yusuf. Tetapi setelah dalam kitab yang sama, kitab Mukasyafatul Qulub ni dia akan gambarkan ada satu kisah Zulaikha masuk Islam setelah tu dia berkahwin dengan Nabi Yusuf akhirnya. Dan bila berkahwin dengan Nabi Yusuf, dia mengelakkan dirinya daripada melihat. Bila Nabi Yusuf panggil dia mengelak. Dia mengelak sebab dia takut pandangannya pada Nabi Yusuf yang handsome ini menyebabkan dia lupa pada Allah. Sampai macam tu sekali. Sampailah Nabi Yusuf beritahu, malam ini kau datanglah bersama dengan aku kerana Allah memerintahkan engkau untuk bersama dengan aku kerana Allah bakal mengurniakan zuriat yang merupakan bakal Nabi yang akan datang. Jadi bila buatnya, barulah dia datang. Sebab apa? Sebab Allah suruh. Macam tu. Layan suami sebab Allah suruh. Itu penting. Bila suami panggil, on tak on? On. Macam tu. Kadang kan sibuklah, penatlah, lain kali lah, tak ada kerja lain ke? Sahun suami macam tu, kesian suami kan. Saya tanya, saya jawab macam tu je lah. Saya ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu, saya tanya, makcik apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu, camah-camah lah, tanya pula, kena sahun pula aku. Dia eloklah diam tu, daripada kena sahun baiklah diam kan. Perempuan tu ni bagus, dia jujur. Kau tanya dia jawab tu, ada tanya jawab, ceramah je lah dia kata. Ada sekali tu saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol. Saya masuk dalam dewan macam ni lah, perempuan ni semua. Lah, perempuan semua, tak ada lelaki. Menyaut lah seorang makcik tu. Lelaki habis mati dah. Saya 5 minit saya tak boleh ceramah, berair mata tergelak. Ya Allah, sabarlah aku makcik ni. Dia punya jawab ni, jangan dia lelaki habis mati dah dengan ni je, dia kata saya. Memang betul. Menurut kajian memang betul lelaki mati dulu. Buat macam mana? Dah mula sakit-sakit belakang. Orang perempuan sakit-sakit kerja juga. Kan? Pening lah ni, tak apa. Kuatkan semangat kan. Status kan. Kan? Orang perempuan kan macam tu kan. Dia tak boleh. Dia jangan orang ramai tengok status WhatsApp dia. Mulalah. Ya. Buat kerja gardening kan. Mulalah dia kan. Mentelaah ilmu. Sesungguhnya dunia ini sementara. Allah menyampah aku kan. Ambil gambar sendiri betul kan. Tak, bukan orang sini atau orang tempat lain. Orang tempat lain. Betul lah. Allahu Akbar. Dia saya tengok tu. Orang tengok status aku. Dia kata kan. Dia 3 perkara tau. Saya pesan selalu. 3 perkara jangan share dalam media sosial. Yang pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Pegang tangan suami dekat handbrake. Ambil gambar. Apa pasal kau gelak? Mana betul lah kau buat benda tu ya kan? Tak, pegang tangan dekat handbrake. Sampai gambar. Gambar tangan, pegang tangan. Dia tulis apa? Kaulah segalanya. Macam tu kan? Share. Yang belum kahwin nak lain. Nampak lelaki handsome ni. Imamku. Ya kan? Mana yang tak handsome tu, pengusi khairat kematian. Macam tu lah, agak macam tu lah. Tak baik tau. Sebab apa? Ada sebab, nanti saya cerita. Jangan kongsi kebahagiaan kita, tunjukkan. Gambar kan, lelaki, kan perempuan kan gemar paksa. Abang pandang sana bang. Seorang pandang sana, seorang pandang sini. Kan. Setelah 35 tahun. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Yang kedua, jangan kongsi harta benda kita. Kan? Tunjukkan kereta baru, tunjukkan rumah baru, tunjukkan handbag.
Tunjukkan handphone. Thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dah lah orang yang baca tu pula tengok tu dah lama nak beli handphone tu. Tanya lelaki macam kena reject aja kan. Lepas tu beli kereta, pegang kunci besar tu. Saya dah beli untuk saya punya, anda beli lagi. Allah menganjing macam tu pula kan. Tunjukkan apa yang kita ada. Tunjukkan tu kebahagiaan, tunjukkan harta. Dan yang ketiga, jangan share ahli keluarga kita. Jangan share. Oh, ni anak sulungku yang seringkali berkorban dan berbakti untuk ibundanya. Macam tu lah kan. Tak sangka, kau sangka kau bangang, result kau bagus rupanya. Contoh lah kan. Contohlah kita masukkan macam tu kan. Kita mengeluarkan result dia kan. Siap tunjuk tu, siap tutup nama dengan IC. Lepas tu nampak result A kan. Tak sangka anak aku ni pandai juga. Tak tahu ikut siapa. Macam tu kan. Sebab apa saya kata jangan? Sebab di kalangan kita ni, kita tak tahu adanya kekasih Allah. Maksudnya kekasih Allah. Ada yang Allah bagi kelebihan dekat dia, dia cakap apa pun makbul. Dia teragak, dia doa dalam hati pun Allah makbulkan. Dan masalahnya, orang tu pun tak tahu dia ada kelebihan tu. Contoh, tunjuk gambar bahagia sangat pegang tangan kan. Macam kosong. Yang tengok ni pula, yang makbul doa ni, baru keluar pada mahkamah syariah. Dia bercerai dengan lelaki dia. Dia kata apa? Macam kau seorang dia lelaki. Tengoklah 2-3 bulan so bercerai ni. Makbul. Tu yang takut tu. Tunjuk gambar-gambar baby. Alhamdulillah. Isteri saya telah selamat melahirkan bayi comel kami yang ke-6. Dengan berat timbangannya 6.5 kilo. Normal. Budak tu keluar sendiri lah aku rasa. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Tapi dia share macam tu kan. Yang ni pula dah macam-macam ubat telan. Tepuk pokok, tepuk tiang, semua dia buat dah. Tak mahu dia beranak. Tak mahu dia mengandung. Dia pun cakap, Ya Allah, wa akbar. Kata. Dia kata, yang bercakap tu kata apa? Macam kau seorang kan. Tengoklah banyak masalah budak ni. Betul, masalah budak tu kembung, menangis. Lepas tu dia sakit itu, sakit ni, macam-macam. Yang tu kita tak nak. Tu sebab hati-hati. Kan macam dulu kita ambil gambar kan tak? Zaman Kodak, Fuji Color, Konica. Yang kaya 36, yang sederhana 24, yang susah 10 atau 12. Lepas kita dah cuci gambar, kita hantar, kita berdebar tunggu 3 hari. Kau jangan gigil ambil gambar gegar nanti. Kata kan. Kawan tu dia, kau tangan tak berbedung, gegar gambar, nyampah aku, dia marah. Lepas tu bila dah cuci per 3 hari, lepas tu tengok senyum seorang masuk dalam album. Kan? Adakah kita tampak kat papan kenyataan surau biar semua orang nampak? Tak ada. Itu sebabnya. Itu sebabnya hati-hati. Jangan kita nak share-share. Itu saya pesan tu. Pesan sangat. Sebab akhirnya kita nak tunjuk kat siapa sebenarnya. Kan? Adalah beberapa orang yang saya betul. Ada orang cakap, sekati kita lah, akaun kita. Yang kau pergi tengok, siapa suruh dia marah orang tengok pula. Tak ada. Terus malahan, banyak orang yang ada penyakit macam ni. Dia jadi sakit. Sebabkan media sosial. Kan? Ada satu hamba Allah ni, dia datang jumpa saya dekat kedai makan. Masa tu kawan saya jumpa dan kawan dia ni ikut. Dia kata nak ambil gambar boleh? Boleh. Dia pun selfie. Dia pun post. Saya tak tahu Facebook dia ke IG dia. Dia masuk. Lepas tu kejap-kejap dia cakap kawan dia. Apa hal? Saya tanya, kenapa? Dia kata ada seorang lagi like. Dia kata. Dia seronok bila orang like tu seronok. Besar sangat maknanya kat dia. Nampak tak? Dia jadi sakit tau. Dia nak tengok. Tu yang kadang-kadang ada suami isteri boleh bergaduh tu. Kan main lagi ya. Awak post orang lain semua awak like. Dan saya punya awak tak like pun. Orang lain pun saya tertekan like tu. Bukan saya like dia katakan. Saya dalam scroll-scroll tu tertekan. Dia katakan. Kena bergaduh. Gaduh pasal like je. Boleh jadi macam tu. Masalah kan hari ni. Dan ada satu hamba Allah ni. Dia kongsikan gambar bunga. Gambar kotak handphone belum keluar lagi. Dia ambil gambar. Itu dia kata, thanks for my beloved hubby for this lovely gift on my birthday. Dia seronok bila baca komen tu. Untunglah, birthday dapat handphone. Bila nak open tablet, bahasa aku. Bahasa Inggerisnya table. Boleh open table. Kan, seronoknya. Untunglah, macam tu kan. Rupanya, handphone tu dengan bunga tu dia beli sendiri. Dan dia postkan. Apa ni? Dia nak tunjuk sakit.
Kemudian dia boleh buka satu akaun lagi untuk puji post tu. Awak dah lah cantik, bertuah lah awak, dapat suami macam ni. Dan kemudian dia masuk di dalam post tu, dia senyum seorang dan dia yakin tu orang lain. Tu nama penyakit tu split personality disorder. Memang ramai orang macam tu. Jadi ada dia macam setiap bulan dia kena jumpa macam ni lah. Dia duduk dalam bulatan. Saya kadang-kadang rasa tertekan. Macam tu kan. Dia share lah. Dia kena duduk dalam grup dia. Dan dia kena makan ubat selalu. Ada orang tu sebenarnya ramai di kalangan kita. Ramai. Dulu sebelum tahun 2000, rakyat Malaysia ni setiap 1,000 orang tu, 1,000 orang, seorang sakit mental dulu. Menjelang tahun 2020, setiap 10 orang, seorang sakit mental. Dan hari ni, 29.6% rakyat Malaysia sakit mental. Maknanya, setiap 3 orang, seorang sakit mental. Cuba kira dalam dewan. Ramai. So, dia kata, maksud saya, ramai dia macam tu lah. Setiap 3 orang, 1, 2, 3 seorang. 1, 2, 3 seorang. Dan masalahnya, dia tak tahu. Dia bila orang cakap, kau kena pergi jumpa pakar psikologi, dia marah. Sebab dia rasa dia normal. Sebab ada orang kan, dia boleh bergurau benda-benda biasa. Pada kita bergurau. Kat dia sensitif sangat. Itu problem tu. Dia cara dia. Mungkin dia cara dia besarkan, cara dia bercampur gaul dengan orang. Kan? Macam itulah. Dan begitu juga, sambung Kemudian diceritakan bahawa Abul Hasan Ar-Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya 2 tahun setelah dia meninggal. Dia mengenai pakaian daripada aspal, pakaian daripada guni yang buruk tu. Kemudian Abu Hasan bertanya, wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli neraka. Lalu dia menjawab, wahai anakku, nafsuku telah menyeret aku ke neraka. Maka takutlah engkau, wahai anakku, terhadap tipuan nafsumu. Nampak tak? Buruk sangat lah rupanya. Kan? Nafsu lah akan menyeretnya ke neraka. Sungguh aku diuji 4 perkara. Selalu menjeratku dalam binasa. Iblis, dunia, nafsu dan syahwat. Bagaimana selamat sedangkan mereka musuh semuanya? Kulihat syahwat merayu anganku di kegelapan syahwat dan keinginanku. Hatim Al-Ahsam berkata, nafsu tempat peristirahatanku. Ilmu adalah pedangku dan dosa adalah kegagalanku. Sedangkan syaitan itu musuhku. Aku dikhianati oleh nafsuku. Hati-hati je lah. Sebagian ahli makrifat berkata, jihad itu ada 3 macam. Pertama, jihad melawan orang-orang kafir. Ini jihad lahir. Sebagai termaktub dalam firman Allah, mereka berjihad di jalan Allah, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Kedua, berjuang menghadapi orang-orang menyebarkan ilmu dan hujah yang batil, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, dan berbalahlah, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terlebih baik. Surah An-Nahl ayat yang ke-125. Ni susah berjuang ni. Terutamanya sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan sekalian, sekarang dah ada satu grup tau. Satu grup ni, grup yang anti hadis. Dan grup ni, dia pegang Al-Quran sahaja. Dan orang yang pegang Al-Quran ni pula masalahnya dia hafal isi kandungan Al-Quran. Dia kata, saya tak perlu pakai tudung. Sebab dalam Quran pun sebut, Allah suruh kita labuhkan pakaian saja. Dia tak kata pun mesti tutup aurat, tak ada sebut pun. Lepas tu dia kata, bukankah dalam hadis Nabi, itu hearsay. Dia kata. Dia anggap tu gosip yang disampaikan. Macam mana kita nak percaya? Dia kata macam tu. Jadi ada orang macam, dan orang macam ni pula, untuk makluman semua, dia sampaikan ada dia punya conference dia sendiri. Di Philippines, di Indonesia. Setiap tahun dia akan pergi, grup-grup dia akan kumpul. Itu yang pernah dulu, ingat tak? Ada satu grup tu dia cakap, khalwat itu hak individu. Dia kata. Ada orang tu cakap kan, dulu ada satu grup tu. Dia Melayu, agama Islam. Dia kan tu. Khalwat hak individu. Betul lah khalwat tu hak individu kalau kau khalwat sesekor. Tapi kalau dah dengan anak orang tu bukan hak kau. Betul lah. Tu kalau jawapan saya lah. Kan? Saya cakap macam tu. Tapi betul. Kalau macam mana dia kata khalwat hak individu sedangkan anak yang kau khalwat tu mungkin anak kita. Macam mana kata hak dia? Tu kena hati-hati. Sekali tu pernah saya pergi tangkap dekat dulu saya pernah duduk rumah flat. Sebelum saya pindah rumah lah, saya diminta jaga rumah flat PPR kan. Tangkaplah ada 2 orang dekat Semak tu. Tangkap budak muda, form 3. Tangkap dua lelaki, pening balik. Macam mana nak buat ni? Itulah beza kan dulu sekarang. Dulu malu ni lain tau. Dulu orang kalau yang jenis yang telanjur ni, kalau sampai pregnant, dia akan sorok kat kampung. Betul tak? Dah balik-balik dah. Sampai dah besar apa semua, dah berapa tahun baru balik. Macam tu.
Sekarang buat kenduri, bersanding siap. Betul sekarang ni. Bersanding siap macam tak ada apa-apa. Lepas tu ada orang macam besar sikit perut dia nampak yang seorang tu. Sebab dia dah pregnant. Dah tak ada malu dah. Tu sebabnya Nabi dalam satu hadis Nabi sebut malu dan iman datang seiring. Hilang satu, hilang semua. Kalau tak ada iman, tak adalah malu. Kalau tak ada malu, tak ada iman. Macam tu je. Sekarang ni cuba tengok. Budak-budak sekarang. Dulu nak berlakon kena screen test. 3, 2, 1, action. Kan? Tapi sekarang dah lain. 3, 2, 1. 3, 2. Sekarang macam tu pula. Kan? Apa tu? Keretap. Kan? Ada kan? Dulu. Sekarang tak payah. Masing-masing dah ada TV sendiri. Dah ada IGTV. Dia boleh seorang, dia buat live. Budak form 4, sikat rambut buat live. Sambil tengok phone kan. Apa dia cantik, terima kasih. Kita tak fikir lagi lah pasal couple. Kita nak belajar. Salah kau tak belajar, kau sikat rambut betul tadi. Kan? Yang aku ni pula, gemar tengok live Ustaz ni. Tengok Ustaz Kazim, tekan live Ustaz Kazim. Mari menyusun serajabu. Nyanyi tu Kazim malam ni. Hoi Abdullah Khairi. Allah menjerit dia. Pap asli Bollywood. Lepas selamat jalan Nami. Abang Samsul Awak Pak Su pun menyanyi pula malam ni. Pap tekan satu live. Tak tahu siapa. Budak ni sikat rambut tadi lah. Bila aku tekan dia. Bap Samsul Debat join. Sudah. Budak tu. Samsul Debat tengok kita. Macam mana budak aku nak keluar. Tu masalah tu. Tak ada betul malu dah budak tu. Kemudian cerita lagi. Sekarang ni. Dah lah. Buat live. Pakaiannya tu. Ya Allah Akbar. Kan? Tu sebab hati-hati. Tu sebab bahaya kat tangan ni. Dulu kalau orang nak tengok benda-benda tak elok ni. Orang sewa tape. Orang sewa DVD. Sekarang tak ada dekat phone ni. Mandang ke kanan. Orang tua ni tengok. Allah, 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 Allah. Dia tengok, tak tengok. Jantung tak kuat tu. Nampak satu benda dia tak pernah tengok sebelum ni. Astaghfirullahaladzim. Allah. Sakit jantung, tekan, pop, terlepas telefon. Tapi play ni tak top ni. Anak-anak datang, ayah ngucap, ya. Ngucap, ya. Ayah ngucap. Anak pun capai telefon nak call ayah tengok. Huyo, anak lah nampak. Macam mana? Itu cakap tu. Dia ni kadang tak fikir tu lah. Kan? Tu dia kata ni. Kan? Berbalahlah dengan mereka dengan jalan lebih baik. Sebab ada orang dia mempertahankan tu. Ketika berjihad melawan nafsu instasa menyeret pada kejahatan seperti di firman Allah dan orang-orang yang berjuang dalam menunaikan hak kami, nescaya kami tunjuki mereka ke jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Itu sebab nak buat baik ni dua je halangannya. Pertama, halangannya apa? Hawa nafsu. Yang kedua halangannya apa? Tak yakin. Tak yakin apa? Tak yakin dengan apa Allah Ta'ala bagi. Semayang tapi tak yakin. Betul ke ni? Okey ke? Macam tu. Jadi hawa nafsu macam mana? Contoh, nak pergi semayang jemaah kat masjid. Abang, semayang masjid ke? Bukan ke mana dia janji nak makan sama? Isteri tu, baru kahwin seminggu. Kan? Isteri yang ketiga ke keempat, macam tu lah. Macam tu. Marah terus. Kan? Abang kata nak makan sama. Abang nak pergi masjid ni. Alah abang. Yalah, besok lagi masjid. Kalah dengan hawa nafsu. Kadang kalah dengan anak-anak. Kadang dengan isteri tak kalah dengan anak-anak. Abang kata nak pergi pasar malam. Yalah, besok lagi masjid. Jom pergi pasar malam. Kalah. Tapi kalau dia kuat, berjihad lawan nafsu dia. Abang kata malam ni nak makan sama. Abang pergi masjid kejap aja. Kalau abang nampak imam sabar tu nak ke depan jadi imam kan, abang tahan biar abang jadi imam. Imam sabar kalau dia jadi imam memang lama lah jawabnya. Biar abang ke depan. Kejap je. Balik nanti kita makan sama. Okay? I love you. Dah settle. Kan? Anak tu pula. Abah kata malam ni nak pergi pasar malam. Kau jangan risau lah. Lepas abah semayang kita pergi pasar malam. Pasar malam takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Macam tu orang macam tu. Ada punya confident tu kan. Yelah, barulah nampak steady. Dan satu lagi tak yakin. Sebab apa tak yakin? Satu sebab adalah sebab tak ada ilmu. Cantik teluk, pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kan ini pakai asalkan penuh ilmu di dada. Pergilah belajar. Itu sebab kena datang kumpulan usrah suci ni. Supaya kita bertambah yakin. Macam tu. Nampak tak? Kena belajar. Barulah kita tahu, rupanya macam ni. Rupanya macam tu. Baru kita faham. Kan?
Mm-mm. Nah,